إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, Sahabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk terus dapat hidup, dapat sama-sama berhimpun, berkumpul, tuan-tuan. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini adalah merupakan perkumpulan yang dirahmati dan diridai oleh Allah Ta'ala, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali pembacaan kitab Hayatus Sahabah oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Kita masih lagi sekitar membincangkan tentang Fathu Makkah, penaklukan ataupun pembukaan bandar Mekah. Dalam bab ini tuan-tuan, kita akan tengok banyak riwayat-riwayat hadis yang ceritanya hampir sama. Saya rasa macam nak langkau kan, tapi macam tak cantik pula kan. Jadi ulama kita dah karang, dia bawa dengan jalur-jalur hadis yang berbeza. Jadi kita tengok jugalah hadis-hadis yang berlainan tapi ceritanya hampir samalah. Iaitu masih lagi berkaitan tentang pembukaan kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Baihaqi meriwayatkan kisah ini dalam kitab Al-Bidayah. Jadi Syekh Muhammad Yusuf kata tentang kisah pembukaan kota Mekah ini diceritakan juga oleh Imam Baihaqi rahmatullah alaih. Di mana ceritanya ketika Abbas, kita masih lagi bincang dulu Abbas bin Abdul Muttalib yang memberikan perlindungan kepada Abu Sufyan. Jadi ada macam-macam kaul kat sini. Ada kata Abu Sufyan tu ditangkap, ada kata Abu Sufyan tu sendiri jumpa Al-Abbas. Jadi kita tengok nanti. Ketika Abbas sedang berada dengan Abu Sufyan di atas bukit, ni dah sampai atas bukit ni. Ketika Rasulullah, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, sebelum ni kita bincang ketika mana Rasulullah memberikan unta dia yang bernama Al-Quswa kepada Abbas dan Abu Sufyan untuk kembali ke Mekah. Beritahu orang Mekah kan, kalau mereka tak melawan, mereka akan selamat kan. Rasulullah dah siapkan perancangan dah dengan memuliakan sekali Abu Sufyan masa tu. Siapa yang duduk masuk dalam Masjidil Haram, selamat nyawa dia. Siapa yang masuk rumah sini, tutup pintu, tutup tingkap, selamat. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan pun selamat.
selamat. Jadi ketika itu Al-Abbas dia kembali dengan Abu Sufyan. Tetapi ketika Abbas ni belum sampai ke Mekah lagi, tengah perjalanan, Rasulullah hantar utusan yang menyuruh Sayyidina Abbas supaya duduk di atas bukit, tunggu tentera Islam lalu, dengan tujuan nak memperlihatkan kepada Abu Sufyan tentang kekuatan tentera Islam, supaya menambah keyakinan Abu Sufyan kepada orang-orang Islam masa itu. Jadi ketika Abbas sedang berada dengan Abu Sufyan di atas bukit, pasukan Khalid bin Walid berjalan di bawah bukit dengan tentera sebesar 1,000 orang dan panjinya dipegang oleh Abbas bin Mirdas, Khafaf bin Nadbah dan satu panji lagi dipegang oleh Hajjaj bin Ilad. Jadi saja Sayyidina Abbas, Rasulullah tahan supaya Abu Sufyan ni melihat kekuatan orang Islam. Ketika dia berdiri atas bukit tu dengan Sayyidina Abbas, lalulah tentera Khalid bin Walid. 1,000 orang. Sehingga ditanya oleh Abu Sufyan kepada Al-Abbas, siapakah mereka itu wahai Abbas? Jawab Abbas, mereka adalah pasukan Khalid bin Walid. Pasukan ini ketika sedang lalu dekat dengan Abu Sufyan, maka Khalid bertakbir sebanyak 3 kali. Takbir itu diikuti oleh tenteranya. Seterusnya pasukan Zubair bin Awwam yang terdiri daripada orang Muhajirin sebanyak 500 orang. Pasukan ini ketika sampai di depan Abu Sufyan bertakbir sebanyak 3 kali pula. Bila Sayyidina Khalid Al-Walid lalu, dia takbir diikuti oleh tentera dia. Bayangkan 1,000 orang takbir tu. Jadi orang Islam ni tuan-tuan, bila dia gembira, bila dia rasa teruja, dia nak naikkan semangat, dia takbir lah. Tapi hari ni orang takut dengan takbir ni, tak tahulah apa yang takut. Dengan nak sebut perkataan takbir tu pun takut. Kan apa nak cakap orang. Sedangkan takbir itu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan milik siapa-siapa. Semua orang Islam berhak menyebutkan Allahu Akbar. Bahkan disaran oleh Nabi. Kan? Kita naik kenderaan, ketika naik bukit, apa yang Rasulullah suruh baca? Bertakbir kan. Zikir dia takbir. Allahu Akbar, Allah ketika naik bukit. Kita turun bukit, Nabi pesan apa? Kita bertahmin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu sunnah-sunnah yang Nabi ajar kita. Kan? Kena takbir kuat. Kalau Sayyidina Umar pula, kalau solat, dia suruh takmin tu, kuatkan takmin itu. Kita tengok dalam kitab oleh Muhammad Isa At-Tirmizi tu, kitab Bahrul Mazi kan. Dalam tu dia sebut, Sayyidina Umar suka orang takmin ni kuat supaya didengar oleh orang-orang bukan Islam, nampak gahnya orang Islam itu. Amin tu kuat. Setelah itu datang pula pasukan yang dipimpin oleh Abu Zar Al-Ghifari. Pasukan ini berjumlah 300 orang. Dan pasukan ini ketika lalu dekat dengan Abu Sufyan, mereka juga bertakbir. Pasukan Islam yang datang daripada suku Islam di bawah pimpinan Najiyah berjumlah 400 orang. Sewaktu pasukan ini berjalan dekat dengan Abu Sufyan, mereka bertakbir. Semua takbir. Kemudian datang pula pasukan Islam daripada Banu Ka'ab bin Amru di bawah pimpinan Bashir bin Syaiban. Abu Sufyan bertanya kepada Abbas, siapakah mereka itu? Jawab Abbas, mereka itu adalah Ka'ab bin Amru. Kata Abu Sufyan, apakah mereka sekutu Muhammad? Pasukan ini ketika lalu dekat dengan Abu Sufyan, mereka bertakbir sebanyak 3 kali. Kalau kita tengok dalam kitab sirah tuan, Abu Sufyan ni dia heran. Sebab sebelum tu dia kena suku-suku Arab ni ramai. Semua yang bermusuh dengan Nabi. Tiba-tiba ketika pembukaan kota Makkah, suku-suku yang bermusuh tu semua baik dengan Rasulullah SAW. Semua dah beriman dengan Rasulullah SAW. Sebab tu Abu Sufyan tanya, siapa tu? Ka'ab bin Amru. Jadi congang Abu Sufyan ni. Pasukan Muzainah menyusul di belakang pasukan Islam. Pasukan ini di bawah pimpinan Nu'man bin Muqarin, Bilal bin Harith dan Abdullah bin Amru.
Kemudian ketika pasukan lalu dekat dengan Abu Sufyan, mereka juga bertakbir. Menunjukkan kekuatan masing-masing ketika itu. Seterusnya pasukan Juhainah datang menyusul di belakang pasukan Muzainah. Pasukan ini berjumlah 800 orang di bawah pimpinan Abu Zur'ah bin Ma'bad, Suwaid bin Sahar dan Rafi' bin Makith dan Abdullah bin Badar. Pasukan ini ketika lalu dekat dengan Abu Sufyan, mereka ikut bertakbir. Boleh bayangkan tu, 300, 800, 500 lalu Abu Sufyan tengok. Seterusnya diikuti oleh pasukan Kinanah, Banu Laith, Dhamra dan Sa'ad bin Bakar. Pasukan ini di bawah pimpinan Abu Waqidi Al-Laith. Ketika lalu dekat dengan Abu Sufyan, mereka bertakbir sebanyak 3 kali. Abu Sufyan bertanya, siapa mereka itu? Jawab Abbas, mereka adalah Banu Bakar. Abu Sufyan berkata, mereka adalah penyebab berlakunya peperangan antara kita dengan Muhammad. Tengok pun dah beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komentar Abu Sufyan dijawab oleh Abbas dengan tegas. Semua itu berlaku adalah kerana kehendak Allah. Kerana Allah menghendaki orang Quraisy untuk memeluk agama Islam. Lepas tu kalau marah sangat dengan orang, jangan marah habis-habis. Takut besok lama-lama jadi sayang. Kok sayang pun jangan sayang semua. Takut lama-lama tu jadi benci pula sudah. Kan? Jadi kadang-kadang kawan rapat akhirnya dialah yang makan kita balik. Orang yang kita benci akhirnya kadang-kadang menjadi sahabat kita yang setia, membantu kita dalam kesusahan. Macam-macam boleh jadilah. Dalam bab hutang, biasa yang makan kita ni kawan kita. Tuan kan? Orang yang kenal dengan kita lah. Orang yang jauh dengan kita tak ada. Kan? Jadi orang bila Allah Ta'ala beri petunjuk, maka orang-orang yang bermusuh dengan Rasulullah dulu akhirnya telah beriman kepada Rasulullah. Dalam riwayat Al-Waqidi dikatakan, Banu Laith saja berjumlah 200 orang di bawah pimpinan Sa'ad bin Jathamah. Ketika pasukan ini mendekat dengan Abu Sufyan, mereka bertakbir. Dan Abu Sufyan bertanya kepada Abbas, siapakah mereka itu wahai Abbas? Jawab Abbas, mereka adalah Banu Laith. Jadi semua suku-suku Arab pada ketika pembukaan kota Mekah, yang semuanya 12,000 orang, semuanya telah dihimpun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya menuju Mekah. Dan Abu Sufyan tengok tu. Sebab Abu Sufyan sampai saat-saat akhir susah nak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya datang menyusul di belakang Banu Laith, Banu Ashja'. Mereka adalah pasukan yang paling akhir sekali dan jumlah mereka adalah 300 orang. Pasukan ini di bawah pimpinan Ma'qil bin Sinan dan Nu'aim bin Mas'ud. Ketika mereka lalu dekat dengan Abu Sufyan memberi komentar, mereka adalah suku Arab yang paling berani memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni suku Bani Laith ni, Banu Ashja' ni. Ini yang paling kuat sekali bermusuh dengan Nabi, kata Abu Sufyan. Sayyidina Abbas jawab, namun kini Allah memasukkan Islam ke dalam hati mereka sehingga mereka memeluk agama Islam. Akhirnya menjadi pengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Abbas meneruskan komentarnya. Kini Muhammad masih belum terlihat. Nanti apabila kamu melihat pasukan yang dipimpin oleh Muhammad, maka kamu akan saksikan pasukan yang berbaju besi dan berkenderaan kuda. Tidak ada sesuatu pun yang akan dapat mengalahkan Muhammad. Rasulullah tahu Abu Sufyan ni dia bangga dengan jumlah tentera yang ramai. Kan jadi Rasulullah saja tunjuk. Padahal dalam riwayat sebelum ni Al-Abbas dah naik unta dah. 1 ekor unta Al-Quswa kemuliaan Nabi nak pergi ke Mekah, tapi Rasulullah hantar utusan tahan, suruh Abu Sufyan ni tengok kekuatan itu yang disukai oleh Abu Sufyan. Nak melembutkan hati Abu Sufyan ni. Nak bagi dia gembira kan. Nak bagi dia bertambah yakin dengan kekuatan Islam pada ketika itu. Kata Abbas, belum lalu lagi ni.
tentera yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abbas, kalau lalu nanti kau tengok tak ada orang dapat mengalahkan Muhammad. Mendengar komentar Abbas, Abu Sufyan berkata, saya yakin bahawa tidak ada yang dapat mengalahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah yang berpanji hijau berlalu, maka nampaklah kepulan debu yang datang daripada kaki kuda dan orang yang melihatnya berkata, Muhammad belum berlalu. Ketika last kali nampak orang naik kuda, awan cakap, Muhammad belum lalu lagi ni. Abbas berkata, itulah Rasulullah, ini adalah Rasulullah. Pemimpin pasukan berpanji hijau. Pasukan itu terdiri daripada Muhammad dan Ansar. Setiap ketua pasukan mempunyai panji masing-masing. Jadi Rasulullah bawa bendera warna hijau. Tuan-tuan. Warna hijau. Ketika itu Umar bersuara dengan lantang. Sehingga Abu Sufyan bertanya, ya Abbas, siapakah yang bersuara lantang itu? Jawab Abbas, itulah Umar bin Al-Khattab. Abu Sufyan menjawab dengan geram, sungguh Bani Adi, yakni Bani Sayyidina Umar ni sangat kejam sekali. Abu Sufyan ni berbulu dengan Sayyidina Umar kan. Nak korek leher sebelum tu. Dia kata suku Umar ni memang kejam lah. Komentar Abu Sufyan dijawab oleh Al-Abbas. Wahai Abu Sufyan, Allah akan memuliakan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki dan Umar adalah yang dimuliakan oleh Allah. Sayyidina Umar ni adalah hasil daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mohon pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah salah seorang Umar ke dalam umat Islam, ke dalam tentera pimpinan. Rasulullah doa supaya salah seorang Umar masuk. Seorang Umar Al-Khattab, seorang lagi Abu Lahab kan. Akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab yang menjadi pengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan ini terdiri daripada 1000 pasukan, 1000 orang. Panji pimpinan diberikan Rasulullah kepada Sa'ad bin Ubadah. Ketika Sa'ad bin Ubadah lalu dekat dengan Abu Sufyan, beliau berteriak, wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari kehinaan bagi Quraisy. Pada hari ini adalah hari pertempuran. Jadi pasukan yang ramai itu, antara yang bawa panji itu namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia lalu dekat Abu Sufyan. Dia khabar, hari ni tunggulah Quraisy. Masaklah Quraisy hari ni. Hari ni hari pertempuran. Sebelum ni kau teruk mengajar kita, yang tu lebih kurang kan. Hari ni pertempuran. Macam mengugut lah. Macam mengugut. Seolah-olah hanya orang Quraisy di Mekah hari tu habislah kena bunuh semua. Mendengar seruan Sa'ad, maka Abu Sufyan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, apakah engkau menyuruh tenteramu untuk menghukum kaummu sendiri? Seperti yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah ketika berlalu di hadapanku. Abu Sufyan tanya Rasulullah. Mendengar keluhan Abu Sufyan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menenangkan hati Abu Sufyan, baginda bersabda, wahai Abu Sufyan, hari ini adalah rahmat, kasih sayang dan hari kemuliaan bagi kaum Quraisy. Seterusnya baginda mengutus Qais bin Sa'ad bin Ubadah untuk menerima panji pimpinan daripada ayahnya Sa'ad. Jadi Sa'ad ni dia lalu depan Abu Sufyan. Diugut Abu Sufyan, tunggulah orang Quraisy hari ni. Kita dah masuk ramai-ramai ni. Jadi takut Abu Sufyan habis mati kena bunuh orang Quraisy kan ni. Abu Sufyan menghadap Nabi. Nabi pun nampak Nabi kata hari ni bukan hari pertempuran, hari kasih sayang. Maka untuk menyejukkan hati Abu Sufyan, menarik dia minat lagi kepada agama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun utuskan Qais bin Sa'ad. Siapa Qais ni? Anak kepada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah masa tu terlampau semangat benar Rasulullah pun kata, Qais kau pergi ambil bendera ke abah kau tu. Sekarang ni kau lah pimpin ketua, jadi ketua kumpulan tu. Sekarang ni ayah semangat benar. Kau pergi ambil
Panji tu, bendera tu kau pula bawa, kau jadi ketua. Memimpin pasukan itu. Tetapi ketika Qais bin Sa'ad ni berjumpa dengan ayah untuk ambil bendera tu, seperti mana yang diperintahkan oleh Rasulullah, ayah dari Sa'ad menolak untuk memberikan panji pimpinan itu kepada anaknya. Kita nak bagi. Ketua orang tu kan, ketua kumpulan tu. Bila Qais minta kat ayah tak bagi. Dan dia minta bukti pula bahawa memang itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi nak kuatkan perintah itu, Nabi beri kain serban kepada Qais, suruh tunjukkan kepada Sa'ad. Ini serban aku ni, menjadi bukti arahan ni datang daripada aku, kata Rasulullah. Rasulullah bagi serban ni pada Qais dan Qais bawa kepada ayahnya. Bila ayah dia tengok, Sa'ad tengok serban Nabi, benarlah ni, kata dia. Akhirnya panji pimpinan itu, kepimpinan kumpulan itu pun diserahkan kepada anaknya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ini cerita satu riwayat tentang bagaimana tentera-tentera Islam berlalu di hadapan Abu Sufyan. Ingat hadis-hadis ni banyak, hadis yang sama tuan, ada penambahan sikit-sikit lah. Tadi daripada Imam Baihaqi, ini daripada Imam Tabrani juga meriwayatkan bahawa Abu Lail radhiyallahu anhu berkata, ketika Abu Sufyan berada di negeri Arab, ini di pinggiran bandar Mekah, kami dapat menangkap Abu Sufyan dan segera kami bawanya menghadap kepada Rasulullah. Kalau sebelum ni kita tengok Abbas berjumpa dengan Abu Sufyan. Kan Sayyidina Abbas beri penjungan kepada Abu Sufyan. Tapi dalam hadis Tabrani ni dikatakan bahawa Abu Sufyan ni ditangkap, bukan dia berjumpa dengan Al-Abbas. Jadi kita tengok ada riwayat-riwayat yang berbeza-beza sedikit lah. Ceritanya sama juga. Dan segera kami membawanya menghadap kepada Rasulullah. Jadi dalam hadis Imam Tabrani ni kata dia ditangkap. Ketika dia berada di pinggir Mekah, ditangkap, dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu bila nampak Abu Sufyan, sebahagian orang-orang Islam pada ketika itu semuanya menghunus pedang. Semuanya tarik pedang nak bunuh Abu Sufyan. Sampailah Abu Sufyan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bersabda, "Wahai Abu Sufyan, masuklah kamu ke dalam agama Islam agar kamu selamat. Aslim, taslim. Islamlah kamu akan selamat." Pada saat itu Abbas berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abbas adalah kawan rapat Abu Sufyan masa ke Mekah. Dan kerana itu beliau berkata kepada baginda, "Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang suka dengan kemegahan. Kerana itu berikan kepadanya satu kemegahan." Kata Sayyidina Abbas, "Wahai Rasulullah, ni Abu Sufyan ni dia suka dimuliakan, diraikan, jabur sikit lah. Bukan jabur, nak kata jabur pula. Dia suka diraikan lah. Dia suka dimuliakan. Sebab dia ketua kan, orang besar-besar. Jadi dia sukalah kalau diberikan kemuliaan. Jadi cara nak menarik hati Abu Sufyan ni. Jadi Rasulullah pun hantar utusan untuk menyeru kepada orang Quraisy. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Jadi terangkitlah sikit Abu Sufyan ni kan. Siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Siapa tutup pintu rumah, selamat. Masuk masjid, selamat. Kemudian Rasulullah suruh Sayyidina Abbas menahan Abu Sufyan di atas bukit agar dapat menyaksikan. Yang ini pun cerita yang samalah tuan-tuan. Kan kita tengok Rasulullah dah buat macam tu supaya apa? Supaya nak meyakinkan Abu Sufyan. Jadi cerita tu berbalik-balik. Balik saya tengok ni sama ni. Sementara tentera Islam daripada Banu Sulaiman lalu di bawah bukit. Tadi tak ada Banu Sulaiman, ni ada. Maka Abu Sufyan bertanya kepada Abbas, "Wahai Abbas, siapakah mereka itu?" Jawab Abbas, "Mereka adalah Banu Sulaim." Jawab Abu Sufyan, "Aku tidak ada hubungan dengan Bani Sulaim."
Tak salah saya Bani Sulaim ni yang dia duduk jauh daripada Madinah. Kan kisah dalam hadis. Dan dia inilah yang juga yang menghantar wakil kepada Rasulullah SAW. Mohon Rasulullah benarkan dia duduk berdekatan dengan Masjid Nabawi. Tak salah saya Bani Sulaim ni. Ada dalam hadis. Sebab dengan alasan kata dia mereka senang untuk berjemaah bersolat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tak bagi. Rasulullah larang. Kata Rasulullah SAW, buat apa duduk dekat-dekat masjid? Lagi jauh duduk dari masjid, lagi elok. Kata Rasulullah. Kerana setiap tapak kaki kamu, langkahan kamu ke masjid ini, langkah kanan mengangkat darjat, langkah kiri menghapuskan dosa. Ada dalam hadis-hadis yang sahih kan. Satu langkah angkat darjat, satu langkah buang dosa. Angkat darjat, buang dosa. Angkat darjat, buang dosa. Maknanya lagi jauhlah kita daripada masjid, lagi banyaklah pahala ganjarannya bagi orang-orang yang datang ke masjid. Zaman dulu Rasulullah tak bagi Bani Sulaim, duduk kau ke perkampungan kau tu, jangan pindah ke sini Rasulullah. Banyak pahala. Tapi zaman sekarang jangan buat macam tu. Yang duduk daripada masjid jauh-jauh memang tak nampak lah langsung kau duduk masjid jauh-jauh dah. Kan memang tak ada lah nampak dah. Tapi bukan orang sini, kita cerita orang di Afrika. Di sini penuh masjid tu. Sampai kupak atap masjid tengok tu dah habu panas pada badan manusia je kat orang bawah tu. Kan? Jadi sekarang ni kalau duduk jauh daripada masjid surau ni balon tuan. Syaitan kuat. Zaman dulu-dulu orang masuk Islam dia pun semangat. Dia nak yang apa yang Nabi suruh dia akan buat. Kan? Jadi bersemangat nak duduk dengan Nabi. Kalau boleh nak tidur dengan Nabi sama-sama kat rumah Nabi. Semua macam tu. Apa yang Nabi suruh dia buat. Keimanan kan kukuh. Zaman sekarang ni tuan-tuan susah. Jadi kita buat rumah dekat masjid, dekat surau lagi elok kan. Senang kita nak pergi ke surau, ke masjid. Tapi bagi yang boleh, lagilah bagus. Duduk jauh-jauh kan. Setiap hari dia menaburkan duit dia untuk ke surau, ke masjid. Naik kereta apa, naik motor apa, minyak berapa itu bukan tak berbayar tu. Kena beli minyak tu. Itulah nanti harta-harta dia yang ada di akhirat nanti. Yang dia gunakan untuk agama. Sekali fikir banyak minyak nak pergi ni, poi balik, kalau 5 kali pergi masjid orang bawah tak balik Saniah dah banyak tu. Ibu kira di sini poi balik, pari tahan. Tapi itulah tuan-tuan nanti yang menjadi harta kita di akhirat. Yang kita sumbangkan untuk ibadah kita ni. Yang itu kita kena buat. Jadi Banu Sulaim ni, dia lalu ditanya oleh Abu Sufyan, siapa tu? Bani Sulaim. Kata Al-Abbas. Sewaktu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu lalu di bawah bukit, maka Abu Sufyan bertanya kepada Abbas, siapakah mereka itu wahai Abbas? Jawab Abbas, itulah Ali bin Abi Talib bersama kaum Muhajirin. Dan sewaktu pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah lalu di bawah bukit, maka Abu Sufyan bertanya kepada Abbas, siapakah yang memimpin pasukan itu wahai Abbas? Jawab Abbas, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan Ansar. Mendengar keterangan Abbas, maka Abu Sufyan dengan kehairanan berkata, demi Allah, ini dia lain sikit, telah kusaksikan kebesaran Raja Parsi dan Kaisar Rom, namun aku tidak pernah menyaksikan seperti kebesaran anak saudaramu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dah biasa tengok Raja Parsi dah, Kaisar Rom dah, bagaimana kemuliaan, kemegahan dia. Tapi aku tengok Muhammad anak saudara kau ni lain sikit, kata Abu Sufyan. Maka dijawab oleh Al-Abbas, perkara itu bukan seperti kebesaran seorang raja, namun perkara itu adalah keagungan kenabian. Dia lain. Raja-raja lain dulu tak sama dengan apa yang ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja-raja dulu jalan di hadapan tenteranya dalam keadaan ditakuti. Tentera semua takut. Bila-bila masa raja boleh tabih kepala tentera. Tapi bila Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu di hadapan tentera-tenteranya, dia dikasihi dan dilindungi. Berbeza kan? Itu nur kenabian, nubuah yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
disayangi oleh para sahabat, dan ditakuti, dihormati oleh musuh. Itu disebut oleh Sayyidina Abbas, ni bukan kebesaran raja-raja ni, tapi ini adalah keagungan kenabian. Dia nabi, bukan sekadar raja, kata Al-Abbas. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahmatullah alaih. Satu lagi hadis pun daripada Imam Tabrani, banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang perjalanan tentera Islam ke Mekah ni, banyak hadis ni tuan. Bab ni panjang. Meriwayatkan daripada Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW keluar daripada Madinah bersama 12,000 orang tentera yang terdiri daripada kaum Muhajirin, Ansar, Aslam, Ghifar, Juhainah dan Banu Sulaim, sehingga tiba di Mara Dahran, nama tempat. Sedangkan Quraisy tidak mengetahui sedikit pun berita keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah. Dalam tempoh 10 tahun kan, jadi 12,000. Mula-mula perang Badar 330 orang. Selepas tu 12,000 orang. Makin bertambahlah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa beberapa tahun. Jadi Nabi pergi 12,000 orang ramai sampai ke Mara Dahran, nama tempat. Orang-orang Mekah tak perasan. Mereka mengutus Hakim bin Hizam dan Abu Sufyan. Ni cerita mula balik kan. Jadi cerita tu riwayat yang berbeza-beza lah. Untuk meminta damai daripada Rasulullah. Tadi kata Abu Sufyan kena tangkap. Yang ni pula cerita. Jadi banyak jalur-jalur hadis ni. Abu Sufyan sendiri dengan Hakim bin Hizam ni pergi jumpa Nabi, bukan kena tangkap. Minta damai. Tak nak orang. Ketika di tengah perjalanan, kedua-dua orang itu bertemu dengan Budail bin Warqa, dan mereka meneruskan perjalanan sehingga di suatu tempat yang bernama Ara. Namun nama tempat di pinggiran bandar Mekah. Ketika malam hari mereka melihat daripada jauh sejumlah perkhemahan tentera dan mereka juga mendengarkan bunyi kuda sehingga mereka menjadi ketakutan. Jadi Hakim bin Hizam dengan Abu Sufyan ni, dia pergi nak siasat, dia tengok kejauhan nampak api dalam kelompok kemah yang besar. Kemudian dengar bunyi kuda, hentakkan kaki kuda, takut. Abu Sufyan ni sebab ramai, 12,000. Di tengah kegelapan itu mereka saling meneka keadaan pasukan yang ada di kejauhan itu. Tak pernah tengok pasukan seramai itu. Mereka berkata perkemahan itu adalah perkemahan tentera Bani Ka'ab. Salah seorang di antara kedua, Hakim dengan Abu Sufyan. Perkemahan itu adalah perkemahan tentera Bani Ka'ab. Budil berkata, mereka adalah lebih besar daripada tentera Bani Ka'ab. Tak, kata Budil. 3 orang ni kan, Hakim, Abu Sufyan, kemudian jumpa Budil. Kata Budil, ni bukan Bani Ka'ab tentera ni, ini lagi besar lagi. Nabi SAW mengutus beberapa orang untuk menangkap musuh. Abu Sufyan beserta kawan-kawannya dibawa masuk ke dalam perkhemahan tentera Islam di tengah malam dalam keadaan ketakutan. Dia kena tangkap tuan. Tadi mula-mula cerita, dia kena tangkap. Di saat itu Umar bin Khattab bangun dan memegang leher Abu Sufyan. Abu Sufyan Umar ni, tuan-tuan, dalam satu syarahan kan, pensyarah Universiti Ummul Qura, siapa nama dia? Abdullah Nasir Ulwan. Orang tanya dia kan tentang Sayyidina Umar ni, adakah dengan Sayyidina Islam ni kuat dengan masuknya Sayyidina Umar ke dalam Islam? Abdullah Nasir Ulwan dia betulkan, soalan kamu salah nak, kata dia. Bukan Umar yang menguatkan Islam, tapi Islam yang menguatkan Umar. Kamu syarah ke apa? Kan orang tanya, seorang pelajar tanya Syekh tu, Syekh, adakah Umar ni Islam jadi kuat bila Umar ni masuk ke dalam Islam? Katalah Abdullah Nasir Ulwan kata, kau salah tanya ni. Sebenarnya yang menguatkan Islam bukan Umar, tapi Islam yang menguatkan Umar. Bukan Umar menguatkan Islam. Jadi orang siapa dia masuk Islam ni, orang betul-betul beramal dengan Islam ni, dia akan jadi kuat. Siapa yang betul-betul beramal dengan Islam ni, dia akan jadi kuat. Dia takkan takut pada siapa-siapa. Masalah keimanan kita tu separuh-separuh.
Ini yang ada di Afghan. Sebab itu pakar-pakar menyebutkan Islam tu muncul daripada Afghan. Salah satu tempat negara yang bermuka bumi begitu, yang sukar untuk nak dijajah. Mungkin dia akan bermula dari sana. Dan orang-orang Afghan ni kuat sudut keimanannya. Afghanistan kan. Satu negara yang tak pat ditakluk dia orang. Jadi Sayyidina Umar bangun pegang leher Abu Sufyan. Dengan diikuti oleh beberapa orang Islam untuk membawa Abu Sufyan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pegang leher, orang lain pun ikut. Abu Sufyan takut dibunuh oleh Sayyidina Umar. Kerana itu Abu Sufyan berteriak meminta kepada mereka untuk bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib kerana Abbas adalah kawan karib. Dulu zaman Nabi, siapa yang diberikan perlindungan oleh salah seorang sahabat, orang tak ganggu dah. Itu macam salah satu tradisi orang Arab dulu kan. Siapa yang diberi perlindungan, dia tak boleh diganggu gugat, tak boleh dikacau. Pada waktu Sayyidina Umar pegang leher Abu Sufyan ni, beliau berkata, kalau kamu sampai di hadapan Rasulullah SAW, pasti akan kubunuh. Nanti sampai hadapan Nabi, kan korek leher kau, mati dah kau. Sayyidina Umar. Mendengar ugutan Umar, maka Abu Sufyan meminta perlindungan daripada Abbas. Dan Abbas terus melarang mereka untuk mengganggu Abu Sufyan. Abbas pada waktu itu juga menakut-nakutkan Abu Sufyan. Sayyidina Abbas pun ni peluang ni, dia pun takut-takut Abu Sufyan. Kata Abbas apa? Jika kamu tidak memeluk agama Islam, pasti kamu akan terbunuh. Namun pada saat itu Abu Sufyan masih enggan untuk memeluk agama Islam dan dia tidur bersama Abbas. Sedangkan Hakim bin Hizam dan Budil bin Warqa' telah memeluk agama Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda bertanya kepada mereka mengenai khabar orang Mekah. Ini tiga orang ni kan, Hakim, Budil dengan Abu Sufyan. Dua-dua ni masuk Islam dah. Abu Sufyan ni payah. Kan? Jadi ditakut-takutkan oleh Sayyidina Abbas. Kalau sebelum ni kita jumpa hadis yang pertama tu, ada menyebutkan di mana Al-Abbas menahan Sayyidina Umar daripada berkasar dengan Abu Sufyan. Sehingga dijawab oleh oleh Al-Abbas. Kau kalau suku kau macam ni, takkan kau buat macam ni dah kan? Kalau suku kau lah kau nak tangkap ni, tak ada kau buat macam ni dah. Tapi oleh kerana Abu Sufyan, kau berkasar dengan dia. Yang dijawab akhirnya oleh Umar, kan, meredakan keadaan. Kata dia, aku tahu katanya. Dia mohon maaf kepada Abbas. Tengok macam mana sikap sahabat dulu kan. Aku tahu Rasulullah lebih suka engkau masuk Islam daripada ayah aku sendiri. Kata Sayyidina Umar kepada Al-Abbas. Sahabat-sahabat kan dia tak bergaduh lama-lama. Kita yang bergaduh sampai 7 keturunan. Ketika waktu solat fajar tiba, Muazzin memanggil kaum muslimin untuk berkumpul. Masa waktu subuh masuk, azan pun dilaungkan, orang Islam berkumpul. Ketika itulah, ni cerita lain sikit. Abu Sufyan merasa takut sekali. Sehingga dia bertanya kepada Abbas, apakah yang hendak dikerjakan oleh kaum muslimin? Jawab Abbas, mereka kaum muslimin menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Abbas pun kemudian keluar bersama Abu Sufyan. Orang ramai-ramai buat apa ni? Mereka sambut Nabi. Kan azan dah dilaungkan nak solat. Abbas pun keluar. Kemudian Abbas pun keluar bersama Abu Sufyan. Sewaktu Abu Sufyan melihat daripada dekat ketaatan kaum muslimin kepada Rasulullah SAW, maka Abu Sufyan dengan keheranan bertanya, ya Abbas, apakah kaum muslimin itu apabila disuruh oleh Rasulullah akan mereka lakukan? Dia heran kan. Azan itu orang ramai-ramai dengan riuh-riuh. Apa benda itu dah takut Abu Sufyan. Kata Abbas, mereka tunggu Rasulullah sampai subuh. Bila Abu Sufyan keluar, dia melihat bagaimana ketaatan para sahabat. Ketika itu ditanya Abbas, enggak kalau Muhammad ni suruh apa pun orang buat kau? Jawab Abbas dengan tegas, apabila mereka dilarang untuk makan dan minum, demi Allah pasti mereka lakukan juga. Kalau Nabi itu larang mereka makan minum, mereka takkan makan minum. Kata Abbas kepada Abu Sufyan. Sahabat-sahabat ni dalam sirah
Mereka satu ya. Mereka takkan buat satu perkara yang tak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat masa tu berlumba-lumba nak menyukakan hati Nabi. Nak buat Nabi gembira. Tak nak buat sesuatu pun yang menyakiti Nabi. Ini jelas dalam kitab-kitab sirah kita jumpa kan. Kalau tuan-tuan masih ingat, dulu saya pernah cerita kan. Bila ada seorang sahabat pakai satu baju yang warna tidak disukai oleh Rasulullah. Rasulullah tak suka baju apa kau pakai ni, kata Rasulullah tanya kan. Sahabat tu pun jadi kewalahan kan. Dia pun balik, dibakar baju jubah tu. Besok gitu dia datang tak pakai baju jubah tu dah. Rasulullah tanya, mana baju semalam? Aku dah bakar ya Rasulullah. Rasulullah kata, tak payahlah kau bakar. Aku nampak semalam ya Rasulullah kau macam tak suka aku pakai baju ni. Jadi aku tak nak buat satu benda yang aku tak nak aku buat satu benda yang kau tak suka ya Rasulullah. Jadi aku bakar baju tu. Kata Rasulullah, kau bagi dekat rumah kau pakai. Janganlah kau pakai, kau tak sesuai pakai. Tak, sahabat bakar tu baju tu. Nak cerita apa tu? Nak cerita betul-betul lah sayang kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada kan. Diceritakan, difahami. Saya jumpa kisah tu dalam salah satu karangan buku lah, guru kita lah, Syekh Abdul Rauf Nurain di pondok dia lah, masa belajar tu jumpalah. Kitab sirah tu direngkaskan oleh Syekh Abdul Rauf lah. Saya jumpalah. Diberitakan baju yang dipakai oleh sahabat tu adalah berwarna pink lah. Warna pink. Jadi tak suka. Sebab tu orang lelaki tak nak pakai baju pink. Kau ada baju pink, minta maaf lah kan. Saya ada baju pink soalnya tu, rumah saya balik. Masa convocation ni saya pakai lah. Masa tu buat kek kelompok. Semua dalam dewan tu menang saya. Allah, malu lah kat saya. Tapi sekarang dah biasa dah. Kat sekolah tu budak-budak pakai t-shirt pun baju pink dah biasa dah. Tapi zaman Nabi dulu, sekarang budak-budak muda tak apa kalau orang tua pakai pink. Kalau ada orang. Budak-budak muda hari ni kat sekolah satu melambat budak-budak pakai pink okey, nampak Tapi nak beritahu lah zaman Nabi dulu, itu yang saya baca lah daripada tulisan daripada Syekh Abdul Rauf. Baju tu baju pink. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud pun pakai. Rasulullah tak suka warna tu kan. Jadi bakar baju tu. Allah kata yang pergi bakar pun suruh bagilah kat rumah kau. Ini kau pakai. Rasulullah, engkau tak suka ya Rasulullah, aku bakar terus. Ini sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abbas, ini bukan takat tu. Kalau tak bagi makan pun sahabat tak akan makan. Jangan makan, jangan minum. Tak makan sahabat, tak minum sahabat. Taatnya sahabat-sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sufyan terus dibawa oleh Abbas menghadap Rasulullah sallam. Ketika dia berada di hadapan Rasulullah sallam, Abbas terus berkata, "Ya Rasulullah, inilah Abu Sufyan." Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, dahulu aku meminta daripada Tuhanku untuk memenangkan aku, dan kau pun mohon pada Tuhan kau untuk memenangkan kau. Kini Tuhanmu telah memenangkanmu." Setelah itu Abu Sufyan mengucapkan 2 kalimah syahadah. Akhirnya dia Islam jugalah Abu Sufyan ni di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abbas meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk mengajak kaum Quraisy memeluk agama Islam dan berikan izin pula kepadaku untuk mengumumkan keamanan buat mereka yang mahu menyerah kepadamu." Abu Sufyan sendiri, dalam riwayat ni kata Abu Sufyan sendiri pergi ke Makkah nak ajak orang Quraisy supaya beriman. Nabi pun menyambut dengan senang hati. Rasulullah menyambut dengan senang hati tawaran baik Al-Abbas. Katakan wahai Abbas kepada mereka, siapa yang memeluk agama Islam maka dia akan selamat. Siapa yang duduk di Kaabah dan meletakkan senjatanya maka dia akan selamat. Siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia akan selamat. Ketika itulah Abbas meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini pun riwayat yang sama. Abu Sufyan ni dia suka dengan kemuliaan dengan Rasulullah. Kita railah dia. Kata Abbas, berikan dia kemuliaan, sesuatu yang menjadikan dia mulia. Maka Rasulullah sebut, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia akan selamat. Kemudian Nabi
suruhlah Abbas ni menunggang untanya bernama Al-Quswa. Ni lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ni. Pemberian Dihyatul Kalbi, dan Abbas meneruskan perjalanannya bersama Abu Sufyan dalam satu kenderaan, naik untuk orang. Tengah-tengah jalan, Nabi hantar utusan suruh Abbas menahan Abu Sufyan. Jangan pergi dulu. Yang ni tuan-tuan, hadis ni sebenarnya tahan ni nak beritahu, nak tunjukkan kekuatan tentera Islam. Ini pun riwayat yang sama tuan-tuan, kita tengok berulang-ulang, tetapi daripada jalur yang lain lah, imam-imam yang lain. Tahan, duduklah atas bukit, samalah cerita dia tuan-tuan. Kat sini cuma ada penambahan sikit lah. Ketika Abu Sufyan duduk di situ, Rasulullah di sini menyebutkan Rasulullah Rasulullah membahagikan pasukan itu menjadi dua bahagian. Panglima Zubair diutus untuk memimpin Bani Aslam, Bani Ghifar dan Bani Quda'ah. Ketika pasukan ini berlalu, maka Abu Sufyan bertanya, "Wahai Abbas, apakah pasukan ini pasukan Muhammad?" Jawab Abbas, "Tidak, ini adalah pasukan Khalid bin Al-Walid." Jadi dia tengok ramai lalu. Ini sama dengan yang kita baca tadilah. Di situlah juga di sini disebutkan Sa'ad bin Ubadah ni berteriak kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari pertumpahan darah dan hari ini pula adalah hari rahman Allah." Ini sama macam tadilah Sa'ad mengancam Abu Sufyan. Kemudian di belakang itu tentera yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini ada penambahan di mana kata Abu Sufyan kepada Al-Abbas, ketika dia melihat beberapa wajah yang bersih pernah dikenal oleh Abu Sufyan, maka dia berteriak, "Wahai Muhammad, apakah sengaja kamu pilih wajah-wajah ini lebih daripada kaummu?" Ada beberapa orang lah yang dulu yang baik dengan Nabi. Abu Sufyan kona orang ni, kan? Jadi Abu Sufyan nyerit kat Nabi, "Orang-orang ni dulu kau muliakan daripada kaum kau Quraisy. Kau nak bunuh semua orang Quraisy." Kan? Abu Sufyan kenal orang-orang tu. Tak tahu, tak disebutkan siapa di sini. Seolah-olahnya macam orang tu bukan orang Quraisy, bukan daripada suku Nabi. Kata Abu Sufyan, "Kau muliakan orang-orang ni lebih daripada kaum kau sendiri, wahai Muhammad." Kan? Lepas tu Rasulullah jawab, "Kamu dan kaummu sengaja memusuhiku. Dulu kau dengan kaum kau memusuhkan aku," kata Rasulullah. "Maka waktu kamu mendustakan aku, orang-orang itu beriman kepadaku." Orang-orang yang kau cakap ni, orang-orang ni lah yang beriman dengan aku dulu, kata Rasulullah. "Di waktu kamu menghalau aku dibela oleh mereka." Ni orang-orang ni lah yang kau cakap ni, dulu yang ketika aku dihalau, ni lah orang-orang yang berjuang bersama aku, kata Rasulullah. Dalam rombongan Rasulullah ketika itu terdapat beberapa pahlawan bangsa Arab seperti Aqra' bin Khabis, Abbas bin Wirdas dan Uyainah bin Hisnu bin Badar. Mungkin orang-orang ini disebut oleh Abu Sufyan. Jadi hadis berulang-ulang, tuan-tuan. Hadis ni berulang-ulang. Kita tengok, kita potong-potong sikit lah sebab sama kita kan. Ini kita tengok tuan-tuan, sampailah perarakan kumpulan tentera Islam ni sampai menuju ke Mekah. Ini sampailah pasukan yang dipimpin oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dia masuk ke bandar Mekah. Kita tengok ada tak berlaku pertempuran. Jadi pasukan yang dipimpin oleh Zubair bin Awam ni, dia mengotai kumpulan muhajirin. Zubair bin Awam ni masuk ke Mekah dan berhenti di Hajun, nama sebuah tempat di pinggiran Mekah. Sedangkan pasukan Khalid, dia masuk daripada sebelah bawah bandar Mekah. Di tengah perjalanan, pasukan Khalid dihalang oleh segolongan Bani Bakar yang masih kafir. Jadi tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, dia dihalang oleh sebahagian daripada Banu Bakar yang belum lagi Islam. Tetapi pasukan itu dapat dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Al-Walid. Dan dia pun terus masuk ke Makkah dengan diikuti oleh orang-orang Muslim yang lain dari belakang. Nabi pun masuk ke Mekah. Akhir sekali,
Bila Zubair bin Awam dah masuk, tentera Islam lain dah masuk, termasuk Khalid dah masuk, sampai tengah-tengah kota Mekah, Nabi masuk akhir sekali. Dan Nabi memerintahkan supaya mengumumkan kepada orang Quraisy macam yang Nabi sebut tadi. Siapa masuk rumahnya, tutup pintu. Siapa masuk rumah tutup pintu, dia selamat. Kemudian ketika Nabi utusan tu menyebutkan, menyampuk pula Abu Sufyan ni. Seruan itu disusuli oleh Abu Sufyan. Wahai kaum Quraisy, masuklah Islam, pasti kamu akan selamat. Utusan tu sedang cakap, siapa masuk sini yang selamat, siapa masuk Masjidil Haram selamat. Abu Sufyan bersambung, wahai orang Quraisy, kata dia, masuklah Islam, nanti kau selamat. Didongar dia orang rumah. Orang rumah Abu Sufyan dongar, siapa nama ni? Hindun. Ini yang belah dada Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Kalau kita tuan jumpa orang dulu yang korek dada saudara kita, siaplah orang tu, kita korek 8 orang tu. Kan? Datang Hindun, dia datang, dia tarik janggut Abu Sufyan. Janggut siapa? Janggut Abu Sufyan. Janggut laki dia tarik Nusyus tu. Deraka pada suami. Janggut laki tarik dalam Islam bukan tarik janggut. Kalau kita ngaji kitab Muhimmah fil Hadis kan, kitab tu 2 kali saya khatam, kitab tu bagus tuan. Kitab yang menceritakan bagaimana seorang isteri sepatutnya berkomunikasi dengan suami. Biasa bila kitab tu habis baca, isi kita akan jadi lebih baik 120% daripada sebelum ni. Umpang pula. Sebab kitab tu saya 2 kali khatam kat Bukit Rokan. Dah khatam sekali, orang perempuan tu, Ustaz baca sekali lagi dah, sadap lah kan. Baca lah kali kedua, Muhimmah fil Hadis. Dia cerita bagaimana orang perempuan patut berinteraksi dengan suami. Akhirnya dia, insya-Allah bila dia ikut, dia bakal menjadi ahli syurga, lebih dulu masuk syurga daripada lelaki. Dalam kitab tu kan. Dalam kitab tu lah sebut tentang nusyus tu. Antara contoh yang menarik perhatian lah yang ibu-ibu terkolak lari ramai macam dia buat je. Contoh dia bagi kitab tu. Laki dia datang balik rumah, minta mah, ada mah apa sini? Tak ada mah. Mah ni tak ada kena-mengena sini. Kak pintu dia kan. Bini tengah masuk, tengah lipit kain. Kejap tadi kan. Laki macam copek lah. Mengantuk dah ni. Bini marah. Mokak betul lah orang tua ni tadi. Tak boleh tak nyampek. Bukan lama, tunggulah sekejap. Terasa laki je. Laki kedua tu terasa. Khabar orang tua, menyampah batu dia dengar tadi. Dengar je laki tu. Kecil hati laki tu. Nusyus. Kan payah sangat nak nusyus. Kan? Laki minta pindah. Jom kita pindah, duduk sini. Dah lama nak duduk Rembau ni, malih duduk Rembau barang mahal. Jom duduk Tampin. Murah sikit barang. Kan? Duduk Johor kau. Rumah apa khabar? Kalau abang nak duduk kat Tampin, duduklah, matilah kat susun seorang. Dia duduk kat sini tadi. Kecil hati laki. Nusyus. Senang nak nusyus sunah. Kan? Masa muka pada luar tempat yang diizinkan pun sama. Nusyus kat suami tu. Kan dalam kita sebut 2 tempat je yang isi ni boleh masam muka. Tempat-tempat lain tak boleh masam muka. Bila masa satu masa bulan Ramadan. Tu kena masam muka. Sebab menjauhkan suami daripada dia. Kan kot suami dokek-dokek kan. Tak puasa lah. Dua-dua Jadi kok bayar kafarah. Kok orang patut puasa Ramadan 30 hari kan puasa 60 hari pula kan. Jadi bini tu kena masam muka orang lelaki tu. Satu. Kedua masa dia period. Dia kena masam lah. Bukanlah masam nak bertumbuk. Maknanya nak menjauhkan suami lah. Ada sebab. Kan? Jadi banyak lagi contoh lah kan. Yang dibawa dalam kitab tu. Sosek bila kita keluar kan. Sebab kat sini lama warna kita keluar lah kejap. Kita masuk balik. Jadi ditarik janggut lelaki ni Hindun ni memang osah lah perangai kan. Sambil dia berkata, wahai kaum Quraisy, bunuhlah orang ini. Suruh bunuh lelaki Parah bunuh bini ni. Bunuhlah orang ini, kata dia. Abu Sufyan bersumpah meminta kepada Hindun untuk melepaskan janggutnya. Sian lelaki itu. Daripada genggamannya dan berkata, masuklah kamu ke dalam rumah. Dan ketahuilah apabila kamu tidak mahu memeluk agama Islam, pasti kamu akan terbunuh. Abu Sufyan kata, masuklah dalam rumah. Kata dia. Kau kata nak masuk rumah, mati kau nanti. Kau akan terbunuh. Kata Abu Sufyan kepada isterinya.
Dan akhir sekali tuan kita berhenti kat sini. Al-Waqidi meriwayatkan bahawa Suhail bin Amru radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW masuk ke bandar Mekah, aku berlari ke dalam rumahku dan kututup pintu rumahku. Suhail ni cakap, aku lari masuk dalam rumah. Dan aku hantar anak aku, kata Suhail ni. Yang bernama Abdullah, jumpa Nabi. Minta perlindungan. Takut. Saya ringkas tuan kan. Lepas tu bila Suhail dah masuk rumah, dia takut mungkin ada kes dengan Rasulullah, kau tak tahu macam mana. Suruh anak jumpa Nabi, minta perlindungan. Datanglah anak Suhail nama Abdullah ni ke Nabi. Dan bertanya dia, ya Rasulullah, bersedia tak engkau memberikan perlindungan kepada Suhail ayahku? Boleh tak kau jamin ayahku selamat? Kata dia ke Rasulullah. Nabi jawab, ya, aku berikan kepadanya perlindungan. Suruhlah dia datang ke sini. Nabi kata, okey Abdullah, suruh ayah kau datang sini. Kemudian Nabi pesan lagi. Nabi pesan kepada para sahabat. Nabi cakap kepada sahabat-sahabat bila kamu bertemu dengan Suhail bin Amru, janganlah kamu menghinanya. Demi Allah, seharusnya orang yang berakal seperti Suhail tidak patut baginya untuk tidak kenal dengan Islam. Namun takdir Allah yang menghendakinya seperti itu sehingga akalnya tidak berguna baginya. Jadi maknanya Suhail ni mungkin antara penyair atau orang-orang yang hebat dalam bahasa lah. Rasulullah kata orang cerdik macam ni tak patut. Dia ni tak masuk Islam. Tapi Allah Ta'ala dah takdir macam itu. Allah Ta'ala menghendakinya sehingga akal yang cerdik tu pun tak nampak kebaikan Islam. Maka Abdullah anak Suhail pun beritahulah ayah dia apa yang Rasulullah ucapkan. Gembiralah Suhail ni. Sampai dia cakap, memang Muhammad adalah orang yang baik sejak kecil sehingga dewasa. Puji Nabi, memang Muhammad ni baiklah, kata Suhail. Sejak saat itulah, bila Rasulullah bagi perlindungan, dia kata ke anak, memang Muhammad ni baik. Suhail ni, dia duduk sama Nabi, dia selalu ikut Nabi, walaupun dia tak Islam lagi. Dia selalu bersama Nabi SAW, walaupun dia masih kafir, dan dia keluar bersama baginda dalam peperangan Hunain. Kafir. Tapi Nabi pun ikut Suhail ni. Sampailah dia meluk Islam di Ja'ranah. Masuk Islam juga dia di Ja'ranah. Bila Nabi bagi perlindungan tu, dia suka, dia ikut Nabi dalam banyak peperangan. Sehingga dalam perang Hunain sampai di Ja'ranah, dia masuk Islam. Kerana kebaikan yang ada pada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mendapat kemenangan dalam peperangan Hunain, maka Rasulullah SAW memberikan kepadanya harta rampasan yang diperolehi daripada perang Hunain sebanyak 100 ekor unta. Perang Hunain tu, Nabi dah bagi kat Suhail ni, kebaikan Suhail ni, masuk Islam, Nabi bagi 100 ekor unta. 100 ekor unta masa tu, seolah dapat 100 buah Mercedes. Dapat 100 buah. Rasulullah bagi kepada apa? Kepada Suhail. Jadi tuan-tuan, rasanya cukuplah sekadar tu. Kita ada hajat daripada Tauhid tuan ya. Fungsi ya. Ada hajat daripada saudara kita buat doa selamat ringkas untuk saudara Muhammad Hanif bin Ridwan lah. Kita mohon beliau ada hajat. Sama-sama kita doakan beliau sekeluarga supaya semua perancangan keluarga beliau ni dipermudahkan oleh Allah. Segala usaha berjalan dengan baik, dengan lancar. Tunjukkan jalan kepada kejayaan. Kalau berniaga, mudah-mudahan untung. Jauh daripada rugi. Kalau ada masalah, mudah-mudahan Tuhan tunjukkan jalan keluar kepada saudara kita yang mohon inilah, Muhammad Hanif bin Ridwan. Mudah-mudahan beliau sekeluarga secara khususnya dipermudahkan segala usaha oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jauhkan segala musibah. Umumnya untuk kita semualah, mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu pada malam ini, tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua diberkati kehidupan kita oleh Allah Ta'ala dan dipermudahkan segala urusan kita di akhirat nanti, insya-Allah, mudah-mudahan. Termasuk juga di dunia. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita